Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Farah Dayana binti Muhammad Jufri bersama dua orang penginovator bersama-sama saya, Dr. Nur Masyarah binti Husin dan Encik Muhammad Nakiuddin bin Tajul Arifin. Apa yang kami buat? Produk apa yang kami hasilkan? Kami daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris menghasilkan satu aplikasi digital yang memuatkan informasi tentang wayang kulit Kelantan yang dikenali sebagai Wayang Edu. Kenapa Wayang Edu diinovasikan? Ada 3 sebab. Yang pertama adalah kekurangan informasi dari sumber sekunder, sumber pembacaan yang kita dapat peroleh di negara kita maupun di luar negara. Jadi dengan menggunakan media baharu, informasi-informasi yang ada dalam wayang kulit Kelantan wajar kita dedahkan, wajar kita tonjolkan kepada para pengguna. Yang kedua adalah penyebab kenapa kita membangunkan Wayang Edu adalah kerana tempoh pembelajaran adalah sangat panjang untuk mentelaah tentang wayang kulit Kelantan. Jadi dengan adanya Wayang Edu, ia lebih mudah menjimatkan masa dan memberi satu pendekatan baharu dengan menggunakan media baharu. Yang ketiga adalah kerana ia adalah untuk menyokong hasrat yang terdapat dalam Dasar Kebudayaan Negara Daken 2021 di mana ingin melestarikan budaya menerusi penggunaan sains dan teknologi. Jadi budaya yang dimasukkan di sini adalah wayang kulit Kelantan dan sains dan teknologi yang diguna pakai adalah menggunakan aplikasi digital. Apa yang ada dalam Wayang Edu ni? Dalam Wayang Edu ni ada banyak sangat informasi tentang cerita wayang kulit Kelantan, tentang alat muzik, tentang bunyi-bunyian yang ada pada alat muzik tersebut, tentang panggung, macam-macam lagi ada dalam Wayang Edu ini. Jadi Wayang Edu ini adalah satu alat yang boleh kita gunakan untuk pembelajaran. Yang pertama. Yang kedua adalah untuk mempromosikan kita punya budaya di Malaysia, khususnya wayang kulit Kelantan. Wayang Edu ini adalah satu medium baharu yang boleh mendekatkan diri para pengguna, masyarakat kepada kesenian, kebudayaan tradisional Malaysia, khususnya wayang kulit Kelantan. Wayang Edu mensasarkan kepada beberapa golongan. Yang pertama kepada murid-murid sekolah rendah dan sekolah menengah, seterusnya kepada pelajar-pelajar di Institut Pengajian Tinggi Awam dan juga swasta, dan tidak dilupakan juga untuk tujuan e-cultural tourism. Namun, ia tidak hanya terhad kepada pengguna di Malaysia kerana aplikasi Wayang Edu ini boleh dimuat turun melalui Google Play. Jadi, Wayang Edu ini dapat dilihat ataupun didapati secara meluas seantero dunia. Wayang Edu dapat dikomersialkan melalui 2 kementerian. Yang pertama melalui Kementerian Pendidikan Malaysia dan yang kedua adalah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Ini adalah dengan perbincangan dan perjanjian bersama pihak kementerian untuk penjualan aplikasi Wayang Edu di mana mensasarkan kepada 20 Institut Pengajian Tinggi Awam, 443 Institut Pengajian Tinggi Swasta dan 10,220 sekolah rendah dan menengah di Malaysia dan juga kepada pelancong-pelancong melalui e-cultural tourism. Berdasarkan kepada 2 rakan strategik yang disasarkan iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, website dan juga mobile apps yang dibina Wayang Edu ini dijangka untuk dijual terus kepada 2 kementerian ini dengan tujuan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menepati silibus yang telah ditetapkan dalam Sekolah Seni Malaysia dan seterusnya untuk Kementerian Pelancongan adalah untuk mempromosikan Malaysia warisan tradisional ke peringkat antarabangsa.
Seterusnya adalah strategi yang kedua dengan penjualan terus kepada pengguna itu dibuat satu persatu dengan harga RM5 untuk setiap user. Strategi penjualan wayang edu adalah melalui Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA. Di Malaysia terdapat 20 IPTA dengan mensasarkan hanya 10 pelajar yang memuat turun wayang edu, dan apabila didarabkan dengan RM5 untuk satu user membawa jumlah RM1,000. Seterusnya kepada Institut Pengajian Tinggi Swasta IPTS, sebanyak 443 IPTS di Malaysia dan juga mensasarkan 10 pelajar sahaja untuk setiap IPTS, dan apabila didarabkan dengan RM5 untuk satu user membawa jumlah RM22,150. Penjualan seterusnya kepada pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah, di mana 10,220 sekolah apabila disasarkan kepada 10 pelajar juga, dan apabila didarabkan dengan RM5 membawa jumlah jualan sebanyak RM511,000. Dan seterusnya untuk tujuan turism, melalui e-cultural tourism sebanyak 193 buah negara di dunia, dan sekiranya menganggarkan 10 orang yang memuat turun wayang edu ini apabila didarabkan dengan RM5 membawa jumlah RM9,650. Oleh itu, apabila kita jumlahkan keseluruhan jualan tersebut membawa jumlah sebanyak RM543,800 sahaja. Spesifikasi produk. Apa yang ada dalam wayang edu ini? Wayang edu ini mengetengahkan dua hasil produk digital, iaitu website dan mobile apps. Yang pertama. Yang kedua adalah informasi yang diberikan adalah berbentuk audio visual dua bahasa, di mana ada bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Jadi sasaran kita untuk kita pasarkan budaya kita di mata dunia. Seterusnya adalah dalam aplikasi wayang edu tersebut, para pengguna boleh bermain muzik di situ, boleh mendengar bunyi sebenar yang telah dirakam di studio untuk diberi gambaran secara umum bagaimana bunyi setiap alat muzik yang kita tampilkan di dalam wayang edu. Seterusnya terdapat gambaran supaya para pengguna dapat melihat keadaan sebenar apa yang berlaku di dalam bangsal, apa yang berlaku di dalam panggung tersebut, bagaimana susunan alat muzik dan sebagainya. Dan yang paling penting, wayang edu ini dibangunkan dan dibina berdasarkan pada penyelidikan yang bermula pada tahun 2011 di Kelantan bersama dalang-dalang. Jadi semua informasi yang terdapat dalam wayang edu ini adalah daripada dalang-dalang Kelantan dan juga pemuzik dan juga pembuat karakter ataupun boneka, dan perkataan sebenarnya adalah gambalan wayang kulit Kelantan. Akhir kalam, budaya mencerminkan bangsa. Jadi adalah tanggungjawab kita semua untuk mengangkat dan memartabatkan warisan kesenian kita, terutamanya wayang kulit Kelantan, melalui arus pemodenan supaya ia tidak hilang di telan teknologi. Sekian daripada saya, Dr. Faradayana binti Muhammad Jufri, kumpulan Titih Warisan.